Sabda Nabi SAW, hadis ini hadis masyhur, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam min harf walakin alif harf wa lam min harf wa mim harf. Jadi maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya kebajikan. Dan kebajikan itu sama seperti 10 kali ganda. Aku tidak katakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi syafaat Al-Quran nanti di hari akhirat kalau kita baca. Kata Nabi SAW, yaji'ul Quran yawmal qiyamati karrajuli asyahib fayaqulu ana alladhi ashartu laylaka wa atma'tu naharaka. Maksudnya, Al-Quran datang pada hari kiamat kelak seperti seorang lelaki yang kekuningan tubuhnya, lalu ia berkata, akulah yang menyebabkan engkau bangun malam dan menyebabkan engkau dahaga di siang hari. Masya Allah, bulan puasa ini tuan-tuan. Jadi kelebihan lagi kita membaca Al-Quran, malahan hebat lagi kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Ya, membaca pun dah hebat, macam mana lagi kita menghafalnya 30 juzuk, Masya Allah. Sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Jadi maksudnya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Disambung lagi, Nabi kata, bacalah Az-Zahrawan, iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, kerana kedua-duanya nanti datang pada hari kiamat seakan-akan awan dan cahaya matahari, ataupun seperti burung yang berbulu yang terbang mengelilingi pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah, kerana sesungguhnya membacanya ada berkat dan meninggalkannya ada penyesalan. Dan tukang sihir tidak akan mampu menandinginya. Jadi besarnya Al-Quran itu untuk kita hayati, ya, tuan-tuan. Untuk kita amalkan, tak rugi. Saya tahu dalam peserta ini ada yang lebih mahir daripada saya dalam sudut Al-Qurannya, dalam sudut taranumnya, sudut tajwidnya. Tapi yang baru nak kenal taranum, silalah isu ini kita ketengahkan. Jadi isu-isu yang akan dibincangkan, iaitulah definisi taranum Al-Quran. Yang pertama, yang kedua, sejarah perkembangan ilmu taranum. Yang ketiga, perkembangan mengenai hukum taranum. Dan yang keempat, jenis-jenis taranum Al-Quran, iaitu terapi minda dan fizikal dengan taranum. Bukan minda dan fizikal saja, emosi, macam Dr. Farah kata tadi. Emosi kita terganggu, kita baca Al-Quran. Jadi pengenalannya, ilmu taranum merupakan satu cabang ilmu seni suara dalam bacaan Al-Quran secara berlagu. Keindahan dalam bacaan Al-Quran secara taranum dapat dirasai melalui alunan sebutan dan bunyi huruf kalam Allah sebagai mukjizat yang maha agung kepada Nabi SAW. Bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dialunkan oleh pembaca atau qari atau juga qari'ah boleh menggambarkan maksud yang sesuai dengan intonasi dan kehendak kalam Allah itu sendiri. Definisi taranum. Perkataan taranum di sudut bahasa adalah perkataan Arab, kalimah Arab yang membawa maksud menyanyi, mendendang dan memperelokkan suara terhadap sesuatu. Dari segi istilah, taranum merupakan suatu ilmu atau kaedah
yang membicarakan tentang kepelbagaian bunyi melalui proses-proses seperti nada, rentak dan irama yang tertentu yang bertujuan untuk menambahkan kemerduan sesuatu bacaan Al-Quran. Jadi sejarah perkembangan ilmu taranum, beberapa orang pengkaji sejarah terhadap kemunculan ilmu taranum Al-Quran ternyata ianya telah bermula sejak zaman Rasulullah SAW. Itu semenjak kedatangan Islam khususnya terhadap masyarakat Arab Jahiliyah. Seni lagu ini telah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Arab, bahkan mereka amat meminati seni lagu. Ibnu Arabi ada menerangkan bahawa masyarakat Arab ini sentiasa mengalunkan lagu baik ketika menunggang kuda, ketika berjalan, ketika duduk, berehat di bawah pokok atau sedang bekerja. Pengalaman saya berada di Mesir dulu, belajar di Mesir, memang begitulah orang Arab ni. PL dia tak boleh pisahkan irama dan lagu. Mereka memang suka sangat bersyair, suka sangat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tengah buat kerja, tengah bertani dan sebagainya. Apabila Islam datang dan Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW telah menggalakkan para sahabat untuk memindahkan budaya tersebut dengan membaca Al-Quran secara bertaranum. Kerana selain daripada itu, untuk berhibur dan juga menjadi ibadat dan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis keharusan bertaranum. Ya. Nabi SAW bersabda, sami'atul bara', ya, qala sami'atun Nabi SAW yaqra'u fil 'asha. Nabi SAW bersabda, Bara' ni dengar Nabi berkata ketika mana Nabi membaca surah solat Isya, iaitu Wattini wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Jadi Bara' kata, tidak pernah aku mendengar sesuatu yang elok suaranya atau baik bacaannya daripada Rasulullah SAW. Hadis yang masyhur lagi, Nabi SAW sabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Nabi kata, bukanlah di kalangan kami orang yang tidak bertaranum Al-Quran. Ya. Baik. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan bahawa tak boleh. Jangan diperlengok-lengokkan. Janganlah kita belajar lagu taranum ni sehingga akan boleh kita kata mendatangkan fitnah pula. Sedangkan daripada ibadat jadi fitnah. Nabi kata kulul umur awsatuha. Setiap perkara itu mesti ada wasatiyahnya, sederhananya, ya, ada pertengahannya. Jangan kita melampau-melampau. Dan kita rebut taranum saja, kita tidak rebut pahala yang lain. Ada setengah orang dia nak jadi khari saja, tetapi di sudut tajwid, fasahah, masalah. Dia kenal taranum tu. Jadi di Malaysia, taranum yang popular dan biasa dilakukan oleh para qari adalah lagu yang berirama Mesri dengan membaca 7 jenis lagu setiap kali membaca Al-Quran. Ya. Jadi lagu yang kita kenal, yang tuan-tuan baru kenal hari ini adalah Bayati, Hijaz, Soba, Ras, Jaharkah, Shika, Nahawan. Ini ada peranan dia. Ya. Taranum Bayati, perkataan Bayati adalah berasal daripada perkataan Arab Bait, iaitu yang bererti rumah atau tempat kediaman. Pada istilah ilmu taranum pula, ianya adalah nama bagi satu jenis alunan taranum yang dipopularkan, ya, oleh qari-qari Arab, terutamanya qari daripada Mesir. Sifat-sifat taranum Bayati. Yang pertama sekali adalah halus dan lembut. Halus dan lembut. Yang kedua, membacanya mempunyai kelembutan di samping ketegasan.
mempunyai unsur keharmonian dan ketegangan, keharmonian dan ketenangan, dan juga kesesuaian dengan taranum pembuka dan penutup. Sekejap lagi saya akan tunjuklah video setiap slide ini akan ada video-video daripada qari-qari besar. Ya. Ya, ada juga yang mengatakan bahawa suara perempuan itu aurat. Ya, ada dalil tu. Itu pandangan yang agak keras. Tapi pandangan yang mengharuskan, membolehkan, ya. Guru saya mengatakan bahawa kita ambil daripada yang ditulis oleh almarhum Nik Jaafar, Datuk Nik Jaafar. Sebab apa orang perempuan tu boleh untuk bertaranum dengan mengistimbatkan hukum Sayyidatina Aisyah, ya, meriwayatkan hadis-hadis itu pada para sahabat lelaki. Itu tidak ada masalah, ya. Sampai janganlah suara wanita itu sampai terpukau, ya, pukau, suara dia terlampau merdu tu jadi fitnah lah. Itu sebab sebahagian negara, contohnya Saudi, ya, tak membenarkan orang perempuan menendangkan lagu. Orang perempuan ni ada tarikan dia, zinatul hayah, dia adalah unsur perhiasan. Suara dia tu pun dah menggoncang iman orang. Baik, contoh lagu Bayati ni, pembukaan dan penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu ya, cluenya. Nak lebih-lebih kita buat kelas nanti insya-Allah, ya. Kita lihat kepada qari yang terkenal, suaranya sedap, iaitulah Ustaz Fahmi Ashraf, ya. Okey, kita dengar sekejap. Pada yang kita belajar sebelum ini, bila kita buat program yang kecil itu, nipiskan suara anda dan filkan. Ulang sekali, dan filkan dia. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, lagi sekali saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Ini taranum murattal Bayati. Tes. Nah. Okey. Untuk Ramadan yang tahun ini, bila anda menjadi imam dalam keluarga, pastikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Okey? Dan yang pertama, yang basic. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ulang sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Baik, cuba tengok. Fokus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak, apa yang anda nampak? Alamin. Sebenarnya sekali lagi, last. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Okey, seterusnya. Mendata. Mendata. Apa yang mendata? Fokus. Ar-Rahmanir-Rahim. Atas pun tidak, bawah pun tidak. Mendata. Kalau di atas, Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Ini kita akan tengok. Selanjutnya kita lihat kepada taranum Hijaz, ya, taranum Hijaz. Hijaz merupakan nama bagi suatu kawasan
yang terletak di negara Arab. Walau bagaimanapun, tidak dapat dipastikan siapakah yang meletakkan nama bagi Taranum Hijaz. Sebenarnya nama kawasan tersebut, Hijaz, Mekah dan Madinah itu. Jadi Taranum Hijaz sempena nama kawasan itu. Jadi apa yang pasti, lagu ini telah muncul dan berkembang terlebih dahulu di Hijaz. Kemudian lagu ini dibawa ke Mesir dan berkembang pula di lembah Sungai Nil sehingga dikenali dengan nama Hijaz Misri. Jadi sifat-sifat Taranum Hijaz yang pertama sekali mempunyai gerak yang lambat, tetapi sangat berkesan. Iramanya yang tegas dan bersemangat, lebih sesuai digunakan untuk ayat-ayat yang berunsur perintah, larangan, marah dan suatu dengannya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Itu adalah permulaan lagu Hijaz. Jadi tuan-tuan, kita lihat juga kepada video Qari Datuk Fauzu. Assalamualaikum Ustaz. Apa tak nampak Ustaz video tu? Boleh Ustaz share slideshow dah tak? Okey, jap. Masih Ustaz lah. Asal-asal. Okey, betul? Ni nampak video, cuma Ustaz tak play slideshow lah. Okey. Okey, tak? Ustaz tak share yang slideshow punya kot, kami nampak yang PowerPoint. Okey, tak? Okey, boleh Ustaz. Bersama dengan saya pada kali ini untuk sesi pembelajaran tahun lebih kurang yang ketiga kan. Saya ingin tahu yang ketiga adalah tahun Ustaz boleh kuatkan sikit suara Ustaz sebab tak berapa dengar. Dia Ustaz ya. Okey. Dengar tak? Dengar Ustaz, okey. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah.
dinamakan bulan Hijaz. Tak juga, tetapi pada tabaqat Jawa pun Jawa. Tadi Hijazlah tabaqat Jawa. Yang Hijazlah tabaqat Jawa. Jawa pun pandai hidup juga. Gimana? Allah. Baik sekali sekian. Kita satu negeri ada dua Islam baik untuk mungkin jasa aku jasa aku adalah Okey, itu contoh bagi Hijaz. Kita lihat pula kepada Sabah. Taranum Sabah menurut keterangan daripada Dr. Said Aqil Hussein Al-Munawwar, salah seorang tokoh lagu yang terkenal dan ketua jurusan tafsir dan hadis di Fakulti Usuluddin Institut Agama Islam Negeri IN di Jakarta berpendapat bahawa Taranum Sabah ini berasal daripada salah satu daerah di Syria. Lagu ini menggambarkan kedukaan dan kesedihan seseorang yang memerlukan penyelesaian dan bantuan, manakala menurut Datuk Niak Jaafar pula perkataan Sabah memberi arti rindu. Pada istilahnya, ilmu taranum, Sabah ialah nama bagi satu jenis alunan taranum yang dipopularkan oleh pakar taranum Arab mengikut budaya mereka. Sifat-sifat taranum Sabah: gerak irama yang ringan, cepat dan mendatar. Iramanya yang lembut, syahdu dan mendayu-dayu. Dan memberi penyesuaian kepada ayat yang menunjukkan memohon, merayu, merintih. Manakala sedikit berbeza daripada Muhammad Ali menyatakan bahawa taranum Sabah ini memberi penyesuaian kepada ayat yang menunjukkan kegembiraan, kesedihan dan pujukan. Jadi kita lihat kepada video. Contoh clue dia. Bismillahirrahmanirrahim. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Itu clue dia. Okay, nak lanjut, kita sambung kepada Datuk Faizul, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama dengan saya pada kali ini untuk sesi pembelajaran seterusnya Taranum bil Quran, saya memilih taranum yang kedua selepas Bayyati, iaitu Taranum Sabah. Sad ba alif Sabah. Apa maksud Sabah? Maksud Sabah itu maksudnya perasaan. Okey, ataupun maksud yang lain boleh kita maksudkan juga sebagai maksudnya rindu. Kesimpulannya, Sabah itu adalah satu irama yang bersifat qalb, suara yang datang daripada perasaan, suara yang datang daripada hati. Jadi kalaulah kita baca bertemu dengan ayat-ayat yang bermaksud kesedihan, rintihan, permohonan doa, harapan, kerinduan, keinginan dan sebagainya, seumpama itu,
sangat sesuai kita bawa dengan irama sabah ni. Okey. Jadi dia bersifat emosional, bersifat perasaan, ya. Jadi sangat-sangat sesuai. Jadi saya contohkan harkat yang pertama hinggalah selesai, hinggalah akhir. Sila pendengar cuba hayati, buat pengecaman pada pergerakan irama, okey, buat pengecaman pada pergerakan bunga irama, kemudian buat pengecaman pada pergerakan vokal ketika saya buat irama. Kemudian tiru, kemudian contohkan, tiru, dengar, kemudian tiru, contohkan. Okey, dengar lagi, contohkan, berulang kali. InsyaAllah nanti semua akan dapat kuasai. Ya, insyaAllah. Baik. Harkat yang pertama, sabar. Cuba. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. Okey, itu harkat yang pertama. Kemudian saya berpindah pada harkat yang kedua. Harkat yang kedua ini dinamakan ajam. Okey. Bagaimana ajam? Ajam, saya mengambil irama daripada ki jawab. Ki jawab ni bahagian hidung kan? Bahagian hidung, ki jawab. Kemudian saya terus turun sampailah pada bahagian qarab, bahagian dada ataupun ki yang rendah, low ki. Daripada jawab kepada low ki, ki rendah. Bagaimana? Saya contohkan. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Okey, daripada atas makin turun ke bawah. Ajam yang bersifat salalim nuzul. Okey, baik. Kita berpindah kepada lagu Taranum Ras. Jadi, menurut Muhammad Ali mengatakan bahawa pakar-pakar seni lagu Al-Quran telah berbeza pendapat berkenaan asal-usul lagu Ras. Contohnya, Ustaz Nik Jafar bin Ismail, salah seorang daripada pakar dalam seni lagu dan tajwid Al-Quran dari Malaysia, berpendapat bahawa lagu ini berasal daripada Parsi, Iran. Kemudian diubah sesuai dengan orang-orang Mesir sehingga dikenali dengan salah satu lagu yang popular di Mesir. Berlainan pula dengan pendapat daripada Dr. Syed Akhil Hussein Al-Munawwar. Jadi dia mengatakan bahawa nama Ras ini berasal daripada nama sebuah bandar Ras. Kemudian setelah lagu ini sampai ke Hijaz, perkataan Ras tersebut ditambah dengan huruf ta, Ras di belakangnya. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati, jadi Ras ini berasal daripada, yang kuatnya daripada negeri Iran, Parsi. So sifat Taranum Ras ini yang pertama sekali mempunyai gerak lembut di samping ketegasan, mempunyai gerak yang ringan, kelembutan alunan yang mempesonakan, mempunyai kelincahan yang penuh semangat, dapat disesuaikan dengan ragamnya. Contohnya kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Itu adalah clue untuk lagu Ras. Kita lihat kepada Taranum Ras yang dibawa oleh Syekh Mustafa Ismail. Jadi ini adalah tokoh dunia, tuan-tuan. Syekh Mustafa Ismail. Jadi Malaysia banyak mengambil, kata Malaysia, Indonesia dan seluruh negara di dunia ini mengambil bacaan tariq Syekh Mustafa Ismail. Saya nak cerita sikitlah Syekh Mustafa Ismail. Ismail ini adalah guru kepada Tuan Haji Maksum Pergau, Kelantan. Pada Tuan Guru Syekh Maksum Pergau, dia turun kepada anak murid dia, Datuk Niat Jaafar, dan turunlah sampai sekarang ni Datuk Niat Jaafar turunkan ilmu tu kepada Ustaz Cik Yahya Daud, turun sampai sekarang ni bertitih ataupun bersilsilahlah mereka dengan Taranum itu. Jadi orang Kelantan utamanya, saya puji orang Kelantan, mereka mempunyai pelapis yang ramai dalam bertaranum Al-Quran mengikut irama Arab, mengikut fasahah, mengikut acuan Arab. Kita tak mau bertaranum cara Melayu. Jadi saya nak memperdengarkan sikit azan lagu Ras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu Ras ni dia nyaring, dia tegas. Ya Sayyidal Kaunain ya Alamal Huda. Itu nak lebih, insyaAllah kita akan sambungkan lagi episod lain. Baik, seterusnya kita lihat kepada Taranum Jaharkah. Jadi Taranum Jaharkah berasal daripada negara Parsi juga, Iran, dan ianya telah diterima pakai oleh qari-qari Hijaz dengan diubah suai mengikut budayanya. Manakala menurut Muhammad Ali, terdapat sebahagian mengatakan bahawa Taranum Jaharkah ini berasal daripada benua Afrika. Jadi kita tengok sifat-sifat Taranum Jaharkah: mempunyai gerak ringan dan cepat, mempunyai kelembutan yang menusuk kalbu, mempunyai unsur ketenangan dan keharmonian, kesesuaian
dengan ayat-ayat yang berbentuk memohon, merayu, merintih, ayat berbentuk kesedihan dan kerinduan. Jadi jaharkah. Jaharkah ni kalau kita nak tahu tuan-tuan, kalau kita nak raya nanti, kita takbir jaharkah. Dan di Malaysia ni kita lihat Khori ataupun TV selalu sangat azan jaharkah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jaharkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia menusuk kalbu. Contohnya kita takbir raya nanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi sehingga sekarang taranum jaharkah ini telah dipopularkan oleh khori-khori dari Mesir dengan mengikut alunan budayanya yang agak lembut, bersesuaian dengan kelembutan dan kehebatan Al-Quran itu sendiri. Bila kita renung lagu-lagu ini, tuan-tuan, Sabah, Jaharkah, Hijaz, kita akan rasa kehebatan Al-Quran itu sendiri. Dan kita rasa kehinaan kita di sisi Allah. Ya, lagu ini saja mempunyai tarikannya, mempunyai kehebatannya yang Allah berikan kepada kita. Dengan lagu ini kita dapat, kalau kita boleh bertaranum, maka kita boleh baca Al-Quran dulu. Kita kena belajar Al-Quran, makhraj dia, fasahah dia, tajwid dia mesti mahir dulu, baru kita sulam dengan taranum. Nanti akan menjadikan pembacaan kita itu memang ada zuk, ada rasa, ada kelazatan, halawatul tilawatul Quran. Jadi kehebatan kita membaca Al-Quran itu. Untuk diri kita, kita jangan pula pamerkan suara kita itu rasa riak pula kepada orang. Kembang je duk cerita ke orang. Jadi tak boleh juga di sum'ah, riak, ujub tak boleh. Jadi kita amal untuk diri kita, terapi diri kita. Bulan puasa ni kita cuba dengar kaset dulu. Lepas tu kita terapkan macam Datuk Fauzul, kita terapkan dalam bacaan kita. Ustaz, sorry mengganggu Ustaz, boleh tak buka kamera Ustaz? Ustaz tertutup agaknya. Oh ya kah? Ada tak? Kamera saya ni. Saya buka. Saya pakai dua device. Nampak tak? Buka saya. Nampak Ustaz? Ya? Tak nampak. Peserta nampak? Ya, saya buka nampak. Okey. Kita tengok. Okey. Okey. Ya. Bulan puasa ni tuan-tuan, minta maaf lah suara pun parau. Jadi digunakan di malam hari. Di siang hari ni pun jadi parau. Jadi suara ni serak-serak basah itulah. Jadi tak boleh nak lantun kan. So saya masukkan video-video ni tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi kita akan mulakan buat bengkel dan seterusnya. Cuma kita nak tanamkan minat, saya bawa video-video supaya aneka video yang boleh menarik minat tuan-tuan mendalami Al-Quran, bukan mendalami taranum tu. Jangan salah niat kita kena dalami Al-Quran dulu. Barulah kita akan dalami ilmu taranum. Terlihat kepada khari kebangsaan dan antarabangsa daripada Ustaz Anwar.
Buat akad 2 pun boleh, tapi variasi yang lain. Tafadhal. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. جواب بالجواب. مين عايزه؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كان صوتان. تفضل. حياك الله يا خيري. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Tamam tu jalan ras ya. Sudah audien tu jawab dimulakan dengan jalan ras. Kepala ras. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Allah. Last siapa nak turunkan Quran? فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. Lagu apa tu? Sabran. Tafadhal ba. وأما من خفت موازينه. Jadi tuan-tuan, itu adalah ziharkah. Baik, kita teruskan kepada Taranum Syikah. Berasal daripada negara Parsi yang bermaksud gemerincing, gitar. Namun ada setengah pendapat mengatakan bahawa Syikah ini berasal daripada satu daerah yang bersepadan antara semenanjung tanah Arab dengan Iran dan Afghanistan. Kemudian lagu ini digubah semula oleh pakar-pakar lagu Arab, Hijaz dan Mesir, sehinggalah lagu ini berada dalam kumpulan lagu-lagu Mesir. Jadi tuan-tuan, lagu Mesir dengan Hijaz, dia ada taranum ni ala Mesri, ala Hijazi. Mahala Hijazi ni maksudnya daripada tanah Arab, pure daripada tanah Arab, dia agak keras sikit. Tapi ala Mesri, dia lembut. Berdasar kepada situasi, kita kata situasi negara Mesir itu dia agak lembah, lembah Nil, kawasan yang begitu menarik, begitu kita katakan cantik. Jadi sifat-sifat taranum Syikah ini mempunyai gerak lambat, mempunyai kelembutan yang menusuk kalbu, mempunyai ciri-ciri kesedihan dan kerintihan, mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat menunjukkan memohon, merayu, merintih, pujukan dan harapan. Beza berzanji, lagu berzanji dengan lagu Quran. Syikah berzanji dengan Syikah Al-Quran lain pula. Syikah berzanji itu dia ala Mesri, Syikah Al-Quran itu dia ala Hijazi. Contohnya, kita berzanji sikit dengan lagu Syikah. Lagu Syikah ni banyaklah dikembangkan dalam rawi berzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi
Dia punya tawasyih syika. Ya man yuraja, ya man yuraja fil qiyamati haitsu la. Jadi itu saya pergi keluar, kita tengok macam mana diperdengarkan lagu Syikah daripada tokoh besar, Datuk Fawzul memperdengarkan lagu Syikah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. طلب العلا سير الليالي. Lailatul Qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu يا رب. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع Itu contoh taranum Syikah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, lagu Syikah. Kalau nanti nak azan, bulan puasa ni buatlah, azan di surau ke di masjid, azan. Biar lagu tu lagu lain. Lagu Sabah, lagu Ras yang kita belajar ni, cuba tuan-tuan praktikkan. Perempuan tak perlulah duk azan pula, nanti kiamat dah. Jadi kita azan lagu Syikah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu mukadimah yang saya bagi tu. Jadi kita teruskan kepada lagu Nahawan, lagu yang terakhir, lagu Nahawan. Baik, perkataan Nahawan adalah nama bagi suatu tempat yang terletak di daerah Hamadan Parsi juga, Iran. Pada istilah ilmu taranum, ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan taranum yang dipopularkan oleh qari-qari daerah tersebut mengikut alunan budaya tempatan. Lagu ini kemudiannya diubah suai dan digubah semula oleh para qurra Mesir dan dialunkan sehingga sekarang mengikut alunan budaya Mesir. Sifat-sifat taranum Nahawan mempunyai gerak ringan yang berkesan, kehalusan seni yang mempersonalkan, mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan memohon, mencerita, gembira dan sedih. Kita lihat lagi. Dia punya clue dia. Na 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 na
فما وهنوا لما أصابكم في سبيل الله. Itu clue dah. So kita lihat kepada ni adalah tokoh qari yang masih hidup dan masih banyak memberikan manfaat kepada dunia taranum Malaysia adalah Ustaz Cik Yahya Daud Kelantan. Mari kita dengarkan. Segmen kita ialah segmen battle ataupun tempur tadarus pun boleh. Tak payahkan lambung dan lantunkan harakat pada mana gaya. Dia akan sambungkan dengan suara, tadi suara saya dengan pattern yang dari pihak sendiri, insyaAllah. Kita tanya bagi Alhamdulillah. Dalam kaedah taranum, satu buah taranum yang di dalam akan lambung dan lantunkan harakat pada mana gaya. Dia akan sambungkan dengan suara, tadi suara saya dengan pattern yang dari pihak sendiri, insyaAllah. Kita tanya bagi Alhamdulillah. Dalam kaedah taranum, satu buah taranum yang di dalamnya terdiri daripada beberapa alunan gerak yang dinamakan harakat. Ada yang susun 5 harakat, ada susun 6 harakat. Jadi tani kita nak cuba sahabat-sahabat kita untuk susun harakat. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza terus tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Segmen kita Daripada beberapa ada yang susun 5 harakat, ada susun 6 harakat. Jadi tani dinamakan harakat. Ada yang susun 5 harakat, ada susun 6 harakat. Jadi tani kita nak cuba sahabat-sahabat kita untuk susun harakat. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Allah. ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Allah. Silakan. Okey, siapa nak cuba terus tepuk? Siapa berani? Cuba. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. Allah sekali. Okey, insyaAllah. Selamat lagi. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Ya salam. Saya tengok daripada tiga orang yang terbawa tadi, dia level suara tidak sama. Bila tidak sama jadi tak matching. So nak kena main bagaimana nak matchingkan suara. Bukan maksud kita nak turun suara orang ni. Kalau tidak dia tak boleh ni dalam sabakah. Bila orang ni baca tinggi, dia jaga depan dia kalau baca tinggi juga. Tak boleh. Tak boleh lawan lah. Tak boleh. Tak kemampuan. Tapi saya tengok dia sudah bila tak matching tali suara, dia nampak dia punya perubahan daripada gerak aku. So contohnya, apa Amal buat kawan tadi? Jawab وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
Okey tuan-tuan, selesai bab lagu ya. Kita lihat ujung nanti saya ada video lagi tentang yang menarik lagi. Tadi adalah pengenalan tentang lagu-lagu Taranum ya. Ada 7 lagu Taranum tu. Ada pecahan banyak lagi ya. Kalau ikut-ikut bukan 7 saja, dia pecah-pecah lagi banyak cabangnya. Jadi baik kepada ilmu Taranum ini, adanya dia sebagai terapi minda dan fizikal dan juga emosi ya. Jadi kajian telah dilakukan menunjukkan bahawa kesan mendengar membaca Al-Quran dapat mengurangkan sebanyak 90% masalah stres dan risau seseorang, anxiety ya. Dari sudut pengalaman, penjagaan penggunaan bacaan Al-Quran merupakan suatu perkara yang efektif dalam perancangan penjagaan pesakit. Kajian juga mendapati bahawa bacaan Al-Quran ini mampu untuk meningkatkan indeks fisiologi seperti tekanan darah, pernafasan dan degupan jantung. Begitu juga dengan tahap kesedaran pesakit. Oleh itu, penggunaan bacaan Al-Quran adalah disarankan seiring dengan terapi-terapi lain. Suara bacaan Al-Quran juga termasuk bunyi yang secara fizikal sama ada bunyi-bunyi lain yang memiliki frekuensi, intensiti dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang ada penyakit-penyakit yang tadi, kita syifa, Al-Quran ini adalah syifa. Allah kata, Bismillahirrahmanirrahim, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Abu Sabah Jadi adalah Allah kata Al-Quran ini diturunkan sebagai syifa dan rahmat kepada orang yang beriman. Kaedah terapi yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini secara asasnya dapat menunjukkan bahawa Al-Quran dapat merawat pelbagai penyakit manusia dengan cara yang efektif. Ya. Sebahagian negara atau komuniti telah mula menjadikan solat dan membaca Al-Quran sebagai satu cara dalam merawat penyakit fizikal dan mental seseorang pesakit berdasarkan bukti saintifik yang menunjukkan bahawa dengan mendengar bacaan Al-Quran dapat mengurangkan tekanan mental manusia. Dia bukan sekadar rawat mental, fizikal, rohani, jasmani kita tu terawat. Sebab apa? Ini kerana ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai frekuensi dan jarak gelombang yang tersendiri, yang mana gelombang-gelombang tersebut telah menghasilkan suatu unsur yang mempengaruhi sel otak dan mengembalikan keseimbangan dan keharmonian mereka. Jadi penemuan kajian saintifik terbaru di Amerika telah menunjukkan kewujudan keajaiban Al-Quran, khususnya berkaitan ayat-ayat Al-Quran dalam meredakan ketegangan urat saraf yang akan menyebabkan seluruh tubuh badan kembali segar, stamina tubuh menjadi stabil, yang mana dapat membantu menyembuhkan penyakit. Ya. Baik. Dan kaedah terapi pendengaran Al-Quran yang diterapkan kepada kanak-kanak autistik dapat membiasakan mereka dengan ayat-ayat yang baik sekaligus menjadi pencetus kepada peningkatan emosi dan pertuturan kanak-kanak yang mengidap autism ke arah yang lebih baik. Mendengar membaca bacaan Al-Quran adalah merupakan satu inisiatif yang dipercayai dapat memberikan kesan yang positif terhadap masalah tidur di kalangan autism. Jadi orang yang tak boleh tidur malam, pukul ada pensyarah ke staff tak boleh tidur malam, jaga 24 hours tu terjaga saja. Jadi kita kena baca Al-Quran. InsyaAllah kita akan tenang, kita akan boleh tidur dengan sebaik mungkin. Dan kita akan rasa kehebatan Al-Quran itu, dan juga kita akan rasa kelazatan dan kemanisan Al-Quran. Kita baca Al-Quran tuan-tuan, bukan sekadar berlagu, mesti kita kena tahu tajwid, dan juga kita mestilah faham apa
makna ayat Al-Quran tu, baru rasa zuk dalam bahasa Arab, maksudnya perasaan itu menusuk kalbu. Apa kalam Allah itu, Allah bercakap dengan kita. Kita baca, maksudnya Allah sedang bercakap dengan kita, Masya Allah. Sehingga orang baca Quran, dia menitis air mata. Di situlah dia akan jadi spiritual quotient yang kuat. Tapi kalau kita tak baca Quran, kita tinggal Quran itu dibaca hanya setahun sekali saja, hanya Ramadan saja, maka tak akan rasa ketenangan hidup. Jadi Dr. Ahmad Al-Qadhi menegaskan bahawa ketegangan saraf akan mengakibatkan kurangnya daya tahan untuk melawan sebarang penyakit. Teori yang menyatakan bahawa kesan Al-Quran dapat mengurangkan ketegangan saraf dan emosi boleh juga dijadikan sebagai pengaktifan daya tahan pada tubuh badan dan akan memperbaiki lagi persediaan fizikal untuk melawan penyakit pada abdomen, kanser dan sebagainya. Tuan-tuan, kanser itu termasuk sekali. Kalau kita baca Quran, ada kajian yang telah buat, baca Quran penyembuh segala penyakit, termasuklah rohani, jasmani, penyakit kanser, penyakit anxiety, penyakit macam-macam penyakit. Tapi kita kena baca, banyakkan membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu Allah kata sendiri syifa wa rahmah. Baik, kita lihat video ni. Seorang bila di Melaka, dia sembuh daripada penyakit angin ahmar dia dengan terapi taranum. Taranum azan, 10 azan, gaya azan, dia sembuh alhamdulillah dengan izin Allah. Dia melantunkan azan itu bukan di negara kita tetapi di negara Syria. Dia pergi misi bantuan di Syria dan dia mendapat ilham dan dia belajar kepada guru-guru yang hebat dalam azan. Maka dengan itu secara tidak langsung dia mengamalkan azan itu, azan bertaranum, tuan-tuan. Akhirnya Allah syifakan dia, Allah sembuhkan dia. Berkat itulah Allah sembuhkan dia. Kita lihat bersama UMNO bahagian Tangga Batu ke Palestin, Jun tahun lalu memberi pengalaman paling berharga bagi pemilik suara lebih 10 gaya taranum, Muhammad Suhaimi Ismail. Suhaimi yang lebih mesra dengan panggilan Bilal mendakwa ketika berada di negara bergolak itu, penduduk di sana seolah-olah mengagumi kebolehan launan azan yang diperdengarkannya. Walaupun tanpa membesar suara, mereka menganggap bagaikan berada di Mekah ketika mendengar launannya. Sebaik selesai, dia dikerumuni. Malah ada yang sudi memberi banyak hadiah. Katanya ketika ditemui baru-baru ini. Lelaki bertubuh kecil itu berkata, kesempatan itu juga diambilnya untuk menziarahi makam sahabat junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu muazzin pertama Islam, Bilal bin Rabah. Yang azan ni lagu dia rash. Ya tuan, Anda sebenarnya tak tahu, tapi Anda tahu mengayakan dia, Anda tahu melaungkan dia, tapi untuk mengenali nama dia, bangsa dia tak tahu. Kita dapat, benda ni macam ni. Sampaikan yang saya tanya kepada seseorang, apakah bentuk taranum pada azan ni? Hayya 'alas salat. Oh, ini nahwan Qurdi. Nahwan Qurdi ni nahwan yang tidak tersembahyang tetapi berbentuk syahdu. Ia berbentuk kesedihan, ia berbentuk merayu, ia berbentuk mendayu. Ialah kalau orang yang ada kefahaman, dia akan fahamlah. Kalau orang yang kurang tu dia kena tahulah sikit. Macam kata kalau Al-Hijaz ni ia boleh mendorong kepada ihtilalul lahad ni ia boleh mendorong kepada. Okey, kita lihat pula video yang seterusnya. Keluarga misali
Ustaz Azra'i dan Ustazah Mira. Kita lihat video ini ya, memang keluarga misali di Malaysia ni hebat, melahirkan qari dan qari'ah. Satu keluarga dia boleh bertaranum, masya-Allah. Puasa tajam ke? Budak ayu. Jadi tuan-tuan, itu kita lihat pula kepada muazzin. Bilal muazzin ya, lagu Bilal berubah kita nak dengar. Tuan-tuan tak pernah dengar kan? Saya tahu di kalangan tuan-tuan pernah dengar atau tidak. Lagu Taranum Ras yang akan disampaikan oleh seorang yang menerima sanad. Macam mana lagu Ras Saidina Bilal diazankan, dikumandangkan. Kita lihat ya. Tidak ada yang tidak kenal dengan muazzin yang mengumandangkan suara indah kita. Bilal disanjung selalu namanya untuk para muazzin-muazzin dunia. Ada syar'i, mutahiyarah. Beliau adalah satu di antara banyak riwayat sanad yang bersama ilmu azan hingga kepada sahabat Bilal bin Rabah. Dalam azan beliau telah mempunyai ijazah resmi dari gurunya dengan niskah ijazah tertulis, ijazah fi ada syar'i, yaitu penerimaan resmi ijazah azan syar'i. Dan sekarang, bagaimanakah sesungguhnya suara dan nada azan Bilal sebenarnya? Segala suara Bilal ini yang disuarakan oleh Syekh Hisam Al-Tiara. Syekh Hisam Al-Tiara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Demikianlah yang dikumandangkan azan oleh Syekh Hisam, bahwa nada yang dibawakan oleh beliau adalah nada asli daripada Bilal bin Rabah. Hal ini karena beliau mengambil ijazah secara resmi dari guru, dan gurunya mendapat dari guru-guru di atasnya hingga bersanad kepada Bilal bin Rabah. Semoga video ini bermanfaat. Okay, tuan-tuan, kita lihat lagi. Video ni tentang adik Qayyum ya. Adik Qayyum, dia buta mata dia, Johan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Suara dia Masya Allah sedap mau Kelantan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم
Okey tuan-tuan. Tu kita lihat pada Adik Qayyum, dia buta pun dia boleh baca dengan bertaranum. Kita yang lihat, yang kita dapat nampak mata kita ni, kalau boleh kita selitlah dengan tenaga yang ada, kita boleh bertaranum. Dan kita lihat ini adalah Tuan Haji Ismail Hashim Kedah yang memenangi Johan Antarabangsa sebanyak 9 kali ya. Itu Haji Ismail Hashim. Dan kembali kepada kesimpulan, Al-Quran merupakan manual kehidupan setiap manusia, di mana di dalamnya penuh dengan pelbagai ilmu dan terapi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan ummah di dunia dan akhirat. Oleh itu, ilmu taranum sebagai penyeri keindahan Al-Quran ketika mana dibaca oleh para qari dan qari'ah, serta ia juga merupakan salah satu alternatif terapi minda dan fizikal serta emosi bagi manusia. Dan saya nak tunjuk satu lagi video kepada tuan-tuan yang telah dialunkan dan telah dikumandangkan oleh adik Azfar, adik Azfar. Saya tunjuk. Kita tengok kepada adik Azfar yang memenangi Johan Antarabangsa peringkat di Algeria. Sehingga kan Suri boleh menangis ya.
Sadaqallahul Azim. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, itulah sebuah sedikit tentang saya katakan topik pembincangan kita pada hari ini. Saya mohon ampun dan maaf jika ada salah tersilap, dan saya bukalah soalan apa-apa yang akan nak ditanya. Okey, terima kasih Ustaz Ahmad Yuni di atas perkongsian yang sangat menarik, dan saya rasa ramai daripada kita dapat banyak sangat ilmu yang banyak kita tak tahu. Okey, jadinya saya buka kepada sesi soal jawab. Kadang-kadang siapa yang nak tanya soalan yang berkaitan kepada Ustaz Ahmad Yuni. Dan yang kedua, sementara itu link kehadiran saya dah attachkan oleh Dr. Muhammad Zafri. Jadi peserta boleh isi borang tersebut. Jadi Ustaz, saya bacakan soalan di bahagian chat Ustaz sementara yang lain nak ni. Dan soalan ni saya rasa lebih kurang sama daripada Encik Asmazi dengan seorang ni. Ada yang kat atas ni. Ustaz Muhammad Encik Muhammad Fairuz, berkenaan dengan saya rasa ada viral juga satu video yang mana Syekh Ahmad Suhaid pernah menegur para pembaca Quran berlebihan bertaranum dalam melagukan Quran, sedangkan Al-Quran itu firman Allah Subhanahu Wa Taala dan pedoman hidup manusia dan bukannya berlagu. Saya rasa video tu pun agak viral juga, yang mungkin Ustaz boleh share lah ataupun respon lah berkenaan dengan isu ni. Dan saya rasa yang Encik Muhammad Asmazi pun lebih kurang sama juga, merujuk kepada video yang sama. Ada komen baca Al-Quran jangan melampau berlagu, dan sebagai orang biasa macam mana kita nak bezakan taranum yang dibenarkan itu berlagu atau melampau-lampau? So boleh Ustaz respon. Okay, terima kasih kepada Dr. Farah dan terima kasih kepada para penanya. Sebenarnya saya juga berpendapat begitu dengan Dr. Suhaid. Sebab Nabi kata kullu umur awsatuha. Jadi setiap perkara itu dia ada pertengahan dia. Dia ada sederhana dia. Jadi di sudut taranum, macam saya katakan, taranum ini dibenarkan 7 lagu popular ni. Ada lagi yang pecahan-pecahannya. Tetapi janganlah sampai taranum itu mengatasi tajwid. Contohnya di sudut harakat, di sudut mat ni senamnya dia jadi mat 12 pun ada. Saya tak tahu. Ya, jadi melampau-lampau. Jadi tak mau gitu. Jadi dia meraihkan taranum itu, dia meraihkan tajwid, meraihkan fasahah, meraihkan ibtida', waqaf dan ibtida' tu. Kadang-kadang dia taranum saja, waqaf ke mana, ibtida' dia ke mana. Dia nak mula tak tahu, dia nak berhenti pun dia tak tahu, ikut suka saja dia bertaranum. Jadi maksudnya di sini pesan ulama daripada Syria itu supaya kita berhati-hati. Jangan kita bertaranum itu melebih-lebih daripada tajwid. Dia taranum ini dia kalau dalam kita nak ujian dalam pengadilan ni, kita lihat dia hanya 25% saja. Yang lebihnya kepada tajwid 40%. Jadi taranum itu sebagai bunga lagu, sebagai kita nak menarikkan minat kita membaca Al-Quran, halawatul iman, halawatul tilawatul Quran. Jadi tuan-tuan, maka kita kena meraihkan tajwid dengan fasahah. Jangan terlebih-lebih lah, jangan lebih. Contohnya irama-irama kita tengok dia ada viral daripada Jawa. Mereka bukan setakat apa kita kata taranum mereka melengok-lengok, tetapi dengan guna alat muzik. Itu tak dibenarkan. Lagu rap masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak boleh lah. Jadi alalatul lahwin, maksudnya alat-alat yang melawakkan. Jangan jadikan taranum ini sebagai alat yang melawakkan. Ya, jadi kita ni dengar taranum supaya tak semayang. Dengar taranum supaya tak semayang tarawih. Dengar taranum sampai tak semayang witir. Dengar taranum sampai tak baca Quran. Ada juga orang macam tu. Dia hobi je. Dia tak jadi ibadat. Kita nak taranum kita tu taranum yang patuh syariah, yang mengikut apa yang disyorkan oleh Al-Quran dan Nabi SAW. Okey nak? Okey.
Okey, ada tak soalan yang Ustaz redundant tu? Ya. Ada tak lagi tanya soalan berkaitan dengan Ustaz, saya dah dapat mesej berkaitan soalan juga. Adalah bagaimana Taranum Al-Quran dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus semasa membaca Quran. Jadi terima kasih kepada Dr. Farah dan yang penanya. Kita nak fokus tuan-tuan, kena macam saya katakan tadi, taranum itu dia punya seni. Al-Quran dia punya seni itu taranum. Jadi kita baca Al-Quran itu mesti kita kena faham. Dan di sudut yang sama kita kena mematuhi tajwidnya. Dan kena faham ayat, barulah diselangi dengan bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya kita kena tahu apa yang kita sebut tu. Kita nak fokus dalam semayang, kita nak fokus dalam baca Quran, kita nak fokus dalam pekerjaan apapun, mesti contoh dalam semayang kita, dalam bacaan Quran kita, mesti kita kena faham apa yang kita kata. Makna tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan baca ni, tadarus ke, tuan-tuan baca seorang diri ke, beramai-ramai yang dipanggil tadarus, tuan-tuan buka Quran tafsir. Terjemahan tu bacalah. Baca sebelah tu, kita tengok apa dia ayat ni kata. Apa dia ayat ni kata. Baru dia akan rasa lain. Zuk tu dia panggil. Dalam bahasa Arab sebut zuk. Rasa, perasaan kita tu. Qalbu sampai ke hati kita. Jadi kalau kita baca Quran, so Allah kata wa qadibna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kita baca Quran, kita pulun baca Quran, kita melagukan Quran, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan dia seperti mana? Debu-debu bertemangan. Maksudnya kita buat kerja tak patuh syariah, tak ikhlas, ataupun kita kata kita hanya di bibir saja, tidak masuk di hati. Bila kita tak masuk di hati, apa segala pun takkan jadi. Baca Quran tak jadi, semayang tak khusyuk, apa pun tak jadi. Bermula daripada solat. Jadi kalau solat dengan Quran ini kita buat lebih kurang, orang kena kata ceroy, orang kena kata, maka kita punya hasil result kita amat menduka citakan. Ya. Jadi yang penting hari ini kita kena ubah. Ada 10 hari terakhir ini kita mesti membaca. Setiap kali kita baca Quran, kita baca tafsir. Kita baca Quran, kita baca tafsir. Maka kita akan dapat rasa nikmat. Tilawatul Quran. Ya. Okay, ada dua soalan lagi. Sebelum Google Form kehadiran dari itu kenapa di Google? Okey, Ustaz, ada dua lagi soalan. Adakah Taranum Al-Quran memiliki pengaruh yang berbeza pada setiap individu berdasarkan latar belakang budaya ataupun sekitaran mereka? Maksudnya di sudut lagu Taranum tu kah? Lagu Taranum. Ya, lagu Taranum yang telah dikumpulkan para ulama qira' tu, ulama qiraat itu, dari sudut qiraat dan juga Taranum tu, mereka dah kumpulkan mana yang boleh dibaca dengan Al-Quran, dipelagukan dalam solat, ya, diperdengarkan kepada awam. Itulah ada lagu Ras, Sabah, Jahaka, Hijah tadi, 7 lagu yang famous tadi. Ada lagi 7 lagu yang lain, Kurdi dan sebagainya, ada lagi cabang-cabang dia. Tetapi lagu ini yang menjadikan lagu teras. Dia punya sifat dia berbeza-beza. Dia mempunyai suara intonasi yang berbagai-bagai. Mengikut kawasan daerah tadi, kita tengok di kawasan Iran, di kawasan Mesir, di Syria dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahawa sifat lagu itu berbeza-beza. Ya.
Tapi kalau kita baru kenal hari ni lagu Taranum, sama ni kita tak kenal je kan. Kita tengok TV Ali Jerah, orang nak baca je, kita tak kenal lagu apa ni kami baca. Jadi hari ni saya mulalah nak ajak tuan-tuan supaya mendalami sikit sebanyak tentang lagu Taranum. Supaya tuan-tuan sendiri yang akan rasa nikmat dia. Kalau tuan-tuan tak boleh, tuan-tuan dengarlah. YouTube pun ada, search lah. Okey, lagu Sabah dia keluar. Lagu Bayati, lagu Hijaz, lagu Nahawan keluar. Nanti tuan-tuan dengar sini, oh macam ni. Kan? Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi macam-macam lagu tuan-tuan sendirilah. Tuan-tuan jangan malu tu, tuan-tuan duduk dalam bilik seorang-seorang, tuan-tuan buka lagu, tuan-tuan dengar, Quran ada sebelah, tuan-tuan mula praktis. Tak sedap pun tak apa. Jangan bagi orang dengar. Kalau tuan-tuan ni, dia dalam Taranum ni dia ada dua cabang. Saya beritahu dulu ada dua. Iaitunya Taranum memang kita katakan ilhami. Orang itu dia tak bertaranum pun suara dia sedap. Suara dia sedap dah. Jadi bila saya dapat student, saya ni kadang-kadang dia sebagai pelatih untuk story musabaqah peringkat negeri juga dan kebangsaan. Bila saya dapat student itu ilhami, dia memang cantik bacaan dia. Sedap lah, kita rasa puas hati. Tapi bila kita dapat yang student sinai, student yang kena di-train, kena dibentuk, dilatih, suara dia keras, macam mana kita nak buat? Itu cabaran juga untuk pelatih, pembimbing Taranum. Jadi tuan-tuan, semua kita mempunyai bakat, mempunyai pengalaman, mempunyai kekuatan untuk kita belajar. Untuk kita belajar lagi supaya kita punya bacaan kita punya intonasi suara kita lebih baik, ya. Harap tahun ini tuan-tuan dapat tanam minat sedikit, tak banyak, tanam minat sedikit dengan ilmu Taranum. Lepas ni boleh jumpa saya lepas puasa nanti, kalau kita akan adakan bengkel dan sebagainya. Nampak dah. Bakal ada bengkel. Okey, soalan terakhir. Bagaimana penggunaan teknologi dan media digital mempengaruhi cara orang belajar dan mengamalkan Taranum supaya yang diamalkan tu tak berlebih-lebihan. Baik, terima kasih kepada yang menanya kan. Jadi macam saya katakan tadi lah, kalau kita Taranum ini sebagai sampingan atau penyeri Al-Quran. Jadi apabila kita menggunakan media di sudut YouTube dan sebagainya itu untuk kita mendekatkan diri dengan Allah secara dia baca Quran. Tapi janganlah kita melebih-lebih sehingga kan kita lupa terus maksud Al-Quran itu. Apa maksud dia? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kita tak tahu. Kita baca saja, kita lakukan saja, tapi kita tak tahu maksud. Bila kita tidak tahu maksud, itu yang jadi masalah yang ditegur oleh ulama tadi. Maksudnya kita gunakan media elektronik ini, kita gunakan internet ini sebagai medium kita mempelajari Taranum dengan cara wasatiyah, dengan cara sederhana. Jangan kita terlebih-lebih. Ada yang sampai dahsyatnya, saya tengok baru ni dia orang viral, ramai-ramai itu pula baca Taranum dengan cara pegang gitar, pegang saxophone, pegang macam-macam benda, gambu sebagainya untuk merasa zukri. Itu salah. Itu adalah salah, dilarang oleh syarak, ditegah oleh Nabi dan juga Al-Quran. Jadi kita kena faham situasi itu bahawa setiap perkara ini dia ada sederhananya, kesederhanaan dia, pertengahan dia. Dia tidak boleh lebih sangat. Dalam bahasa Arab sebut bainal ifrat wa tafrit. Dia tak boleh kurang sangat, dia tak boleh lebih sangat. Dia kena duduk tengah-tengah. Itu. Jadi maksudnya kita kena faham yang itulah supaya tak tersasar ibadat kita, tak tersasar apa yang kita nak
rebut, iaitu penguasaan ilmu taranum, ya. Okey, baik Ustaz. Di atas Habis doktor? Soalan Okey, terima kasih Ustaz buat perkongsian. Inilah soalan yang kita pun dah menghampiri pukul 12. Jadi ulangan siapa yang belum mendaftar ataupun mengisi borang kehadiran boleh isi di link Google Form yang di atas dalam chat box. Okey, so dengan demikian saya boleh simpulkan ilmu taranum Quran ini bukan sekadar satu bentuk seni semata-mata dan ia merupakan satu bentuk terapi komprehensif yang meliputi aspek minda, spiritual manusia dan dalam konteks masyarakat semakin sibuk berkaitan dengan pelbagai kekayaan, pemahaman dan penggunaan ilmu Quran membawa kepada peningkatan kesejahteraan kebahagiaan dalam kehidupan. Jadinya mudah kita katakan ilmu taranum kalau kita fahami, kita mendalami, kita akan lebih mencintai Quran dalam bentuk yang kita katakan lebih yang berbeza. So saya pun bila dengar Ustaz cerita, saya pun rasa macam berminat untuk mendalami ilmu apa tu nama? Ilmu taranum ni. Okey, jadi itu sahaja perkongsian untuk webinar kali ini. Dan Ustaz ada nak tambah apa-apa ke Ustaz? Jadi saya harapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita cuba memperdekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan membaca Quran pada 10 hari terakhir ini. Dan sekali lagi saya harap tuan-tuan cubalah test suara tuan-tuan untuk terapi minda tuan-tuan dengan taranum. Tak kisahlah dia keluar lagu-lagu apa. Yang penting hati tuan-tuan, kalbu tuan-tuan rasa nikmat sangat membaca Al-Quran, ya. Jadi yang kita baca Quran ni bukan bulan puasa saja. Di setiap bulan sehinggalah kita mati. Di setiap waktu. Ya, setiap waktu, setiap detik, sebab besok Quran ini menjadi seorang lelaki yang mana seorang lelaki yang tampan dan dia mengaku depan kita bahawa kita lah yang berjaga di waktu malam dan kita di siang hari kita berlapar kerana Al-Quran. Dia menjadi syafaat kita pula dalam kubur dan menjadi syafaat kita di hari akhirat besok. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Ustaz. Dengan ini penghujung Aziz dan LGM Kedah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua peserta Ustaz Ahmad Yumni yang sama-sama memberikan ilmu baru yang sebanyak sangat kita dapat hari ini. Dan semoga apa yang menjadi satu permulaan perjalanan pengetahuan kita untuk mendalami berkenaan dengan ilmu taranum. Dan insya-Allah webinar akan datang nanti, kita akan share lagi apa tu nama ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu baru yang mungkin memberi memberi kesan kepada kita untuk masa akan datang juga. Jadi insya-Allah akan selepas ini akan adanya lagi webinar-webinar yang apa tu nama berterusan daripada pihak ASIS dan ILD. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua peserta dan Ustaz Ahmad Yumni sebagai penceramah pada hari ini. Dan insya-Allah semoga selamat berjaya dan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi gambar je. Boleh juga Ustaz. Sama-sama kita buka kamera. Jadi mungkin kita dapat gambar.
Okey, buka kamera ni. Boleh kita tengok gambar sama-sama. Okey. Okey. Terima kasih di atas kehadiran semua peserta dan Ustaz Yuni atas penceramah yang diberikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Ustaz Yumni. Betul.